Dan kita kena faham, saya benda ni saya nak ceritakan untuk kita memahami kaedah, cara dan metodologi berpolitik. Kaedah, cara, metodologi berpolitik dan memahami corak pandang dan cara fikir Parti Keadilan Rakyat dan kenapa kami mengambil keputusan yang sedemikian ini. Kenapa kami berpegang kepada perkara ini. Kenapa kami berpegang kepada apa yang kami putuskan sekarang ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kenapa kami insist on perkara itu menjadi sentral kepada perbincangan kita. Kenapa benda itu menjadi satu perkara yang sangat penting dalam kita untuk menilai dan meninjau hala tuju negara kita. Dan untuk kita nak memahami semua ini, saya tahu saya nak cakap seorang-seorang ni agak payah. Tetapi malam ini insya-Allah saya bercakap satu topik dan kita kena faham prinsip, kita kena faham asas, kita kena faham the baseline kepada perjuangan Parti Keadilan Rakyat itu sendiri. Saya dah cakap benda ni tapi saya akan cakap berkali-kali. Dan bila kita faham kepada prinsip, maka apa saja keputusan kita akan balik kepada prinsip, apa saja parti, apa saja pegangan, apa saja kita punya inclination, kita akan kembali kepada prinsip. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak ceritakan malam ini bukan malam untuk kita nak bantai DAP, bukan malam untuk kita nak bantai amanah. Dan kalau anda rasa saya nak pergi bantai DAP, saya nak pergi bantai amanah, tak ada. Tetapi malam ini adalah malam untuk kita mengingatkan sahabat-sahabat kita di dalam DAP, sahabat-sahabat kita di dalam amanah, sahabat-sahabat kita yang bila mana kita bersama membentuk Pakatan Harapan dahulu. Membentuk Pakatan Harapan dahulu pada masa itu Mat Sabu sendiri kata bahawa dia tak nak buat parti lagi selepas keluar daripada PAS, tetapi Rafizi meyakinkan Mat Sabu, kita Bang Mat, kita kena buat parti Bang Mat kena buat parti dan kita kena buat coalition untuk menang PRU. Kita kena kembalikan semangat itu, kita kena ingatkan balik apa objektif matlamat, dan bila kita faham objektif matlamat, prinsip perjuangan itu, kita akan kembali kepada dasar, kepada cara fikir kita. Sebab itu bila kita sebut tentang paradigma, Stephen R. Covey dia sebut dalam buku dia 7 Habits of Highly Effective People, bila menyebut mengenai, dia kata paradigm. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara kita memandang, peta minda dan cara fikir kita. Kita punya lens, the lens on how we look the world. The lens on how we look the world. Kita dua orang mungkin melihat peristiwa yang sama, keadaan yang sama, situasi sama, masa yang sama, tetapi interpretasi kita mungkin berbeza. Kerana apa? Cara pandang kita, cara kita lihat dunia itu berbeza. Dia bergantung kepada akal kita. Dia bergantung kepada cara fikir kita. Dia selalu kita kata you reap what you sow. You sow what you reap. Kita akan menuai hasil apa yang kita tanam. Kalau kita bawa benih mangga, kita tanam benih mangga, kita berharaplah macam mana sekalipun, kita berdoalah kepada Allah macam mana sekalipun untuk dia jadi pokok getah atau pokok sawit, dia tetap jadi pokok mangga. Sebab itu apa yang kita hasil yang kita tuai nanti adalah daripada apa yang kita tanam. Dan kita kena faham bahawa apa yang kita tanam hari ini akan hasilnya kita akan tuai satu masa nanti. Satu masa tu mungkin bukan sekarang, mungkin bukan esok, mungkin bukan PRU 15, tapi kita bercakap tentang satu jangka masa yang panjang. Sebab itu saya kata, sekarang ini, tempoh apa yang berlaku sekarang ini, keadaan yang ada sekarang ini, situasi yang kita hadapi sekarang ini, kita berada di sini daripada mana? Daripada apa yang benih yang kita tanam 22 tahun dahulu. Benih yang kita tanam pada tahun 1998, reformasi 1999, Parti Keadilan Rakyat. Benih itu yang kita tanam dan kita bentuk dia sepanjang 20 tahun lebih ini. Itu yang menjadikan apa yang kita ada sekarang. Kalau tuan-tuan rasa bahawa Parti Keadilan Rakyat ini pengikut dia gila kuasa, kalau kami ni gila kuasa, kita tak masalah melantik Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri. Kita nak kuasa, kita nak jawatan, yang lain semua tak penting. Tetapi kita kena memikirkan bukan setakat jawatan kita. Kita kena memikirkan bukan setakat kita punya posisi kita. Kita kena memikirkan bukan setakat kita kata nak selamatkan negara ini daripada rejim perakatan nasional, pengkhianat nasional ini. Betul, kita nak selamatkan. Kita nak pastikan keselamatan. Tetapi saya akan bagi tahu bahawa negara ini, ekonomi kita tak perlu diselamatkan kerana dia ada self-right mechanism. Kenapa tak perlu diselamatkan pula? Dia dah makin hancur. Saya akan bagi tahu kenapa. Saya akan ceritakan kenapa bahawa dia ada self-right mechanism. Tetapi yang tidak ada self-right mechanism, dia tidak ada boleh pulih sendiri,
adalah image kita, adalah reputasi kita, adalah benih yang kita tanam. Kita tanam benih tu 20 tahun. Pokok tu nak hidup, nak jadi macam dia sekarang 20 tahun. Tetapi nak musnahkan pokok tu senang je. Tabur racun, mati. Within minutes, within seconds. Dan itu yang boleh berlaku kalau kita tidak faham mengenai cara fikir, corak fikir, kaedah kita untuk melahirkan apa sebenarnya perjuangan yang nak parti keadilan rakyat bawa. Saya tidak mengharapkan sahabat daripada Amanah dan DAP faham dan adhere dan berpegang teguh dengan apa yang kami perjuangkan. Tetapi saya nak mereka dengar kenapa kami buat keputusan sebagaimana yang kami buat keputusan. Kenapa? As of today lah, esok kita tak tahu. Siapa yang tak tahu, esok Parti Keadilan Rakyat akan mengadakan mesyuarat bersama semua ahli parlimen mereka dan membuat keputusan. Adakah mereka akan bersama untuk menyokong Mahathir atau tidak? Atau bagaimana? Itu antara keputusan yang akan dibuat esok. Apa yang berlaku esok malah mengukuhkan lagi apa yang saya cakapkan pada malam ini, insya-Allah. Kita bercakap tentang reform. Kita bercakap tentang membuat satu pembaharuan. Kita bercakap tentang islah. Surah Al-Hud ayat 88, islah mastata'. Islah dengan sebenar-benar islah. Pembaikan dengan sebenar-benar pembaikan. Reform dengan sebenar-benar reform. Reformasi kita selalu kata. Reformasi itu apa? Reformasi ini adalah suatu cara fikir di mana kita hendak membawa satu kebaikan yang tuntas dan total kepada sistem negara. Bukan saja daripada segi sistem dia, tetapi corak fikir manusia, semisal saya, semisal tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini yang ditanam oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim for the past 20 years. For the past 20 years, bukan Datuk Seri saja, tetapi pejuang-pejuang yang lain, termasuklah Kak Wan, termasuklah Nurul Izzah, Rafizi. We all talk about reform. We all talk about reform. Kita bercakap tentang reform. Kita bercakap tentang bagaimana kita nak membuat satu perubahan yang lebih baik. Dan walaupun saya tidak bersetuju secara personal tahun 2016 Mahathir dibawa dalam Pakatan Harapan. 2016 saya tidak setuju secara personal. Dan saya cakap dengan Rafizi, saya kata bersatu tak akan dapat lama berada di dalam Pakatan Harapan. Saya kata bersatu akan keluar di Pakatan Harapan. Kenapa? Sebab kita tahu cara fikir manusia ni, kita ni like alike. Like alike maksudnya, manusia akan tarik apa yang sama dengan dia. Saya selalu sebut, pencuri, perompak, takkan lantik orang alim, orang baik jadi dia punya pemimpin. Sama juga kumpulan yang baik, kumpulan yang apa orang kata, alim dan sebagainya, takkan melantik perompak menjadi pemimpin. Dia akan fikir macam tu sebab mereka tahu kesan akibat dan mereka tahu susah galuh dia. Jadi daripada situ kalau kita tengok, perjuangan reformasi ini adalah sentral, asas, basis kepada perjuangan Parti Keadilan Rakyat. Ni. Ini merupakan logo awal keadilan sebelum jadi Order Merah bila bergabung. Bila bergabung dengan parti yang Cak Lembu tu, saya selalu kata kan, maka baru dia jadi Parti Keadilan Rakyat. Tetapi logo awal, ini dia, 1999, keadilan. Apa sentral dia? Sentral dia kepada keadilan ni bukan Anwar Ibrahim. Kita kena faham, Anwar Ibrahim mengasaskan keadilan. Tetapi Anwar Ibrahim itu hanya manusia. Sentral kepada keadilan adalah prinsip perjuangan reform dia. Itu sentral dia. Anwar Ibrahim, kalau dia tersasar daripada reform, kita lawan Anwar Ibrahim. Itu asas. Kita tidak walak dengan Anwar Ibrahim. Kita bukannya macam parti Islam PAS tu. Dia walak kepada dia punya pemimpin, salah atau betul dia walak. Kita tak. Malah banyak occasion saya pergi hentam juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hentam, dia bukan hentam secara online lah. Kita bagi tahu, kita berhujah. Sebab itu yang diajarkan kepada kita. Bahawa it's all about macam mana kita nak kemukakan. Macam mana kita nak datang dengan the best conclusion. Jadi sebelum itu, sebelum saya nak bercerita panjang tentang cerita. Ini cerita yang kenapa kita tak nak. Bukan kita tak nak. Kenapa kita nak Anwar Ibrahim. Kenapa kita mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Itu sentral kepada reform. Saya bercakap tentang reform. Sentralnya, dia mesti ada guide. Dia mesti ada pemandu dia.
Dia mesti ada pemandu. Itu saya kata tadi, paradigma adalah cara fikir. Peta, kita kena ada peta. Kalau kita pergi ke bandar, kita nak pergi KL, tapi kita bawa peta Bandar Kuching, selama-lamanya kita sesat. Guide kita, tour guide kita tu tak tahu langsung pasal peta KL. Dia tahu peta pasal Bandar Kuching, selama-lamanya kita sesat. So caranya macam mana? Kita kena bawa tour guide yang betul, orang yang betul-betul bawa peta yang betul, map yang betul. Memanglah sekarang ada Waze kan. Kita cakap pasal zaman dulu. But my point is, kita kata nak bagi tahu, the central leader, the one who's gonna guide us, must be someone yang betul-betul faham, adhere, berpegang teguh kepada prinsip reform. Baru kita boleh cakap tentang reform. Baru kita boleh bercakap tentang reform. Tak perlu kita persoalkan benda lain. Oh, sebab dia ni, sebab dia tu, kerana ni, kerana ekonomi, kerana nanti Najib kena bebas dan sebagainya. Those are picisan-picisan yang hanya akan sementara. Kita buang Najib, betul? Kita dapat masukkan Najib dalam penjara. Kita masukkan Zahid dalam penjara. Okey, habis. Then, kerajaan kita tumbang. Selepas itu, dia akan ada 10 lagi Najib, 10 lagi Zahid, 10 lagi Isa Samad, 10 lagi Musa Aman, yang lagi hebat lagi daripada diorang. Kerana apa? Kita tak address the core and the root cause of the problem of this country. The core and the root cause problem of this country, apa dia? Pemikiran masyarakat, pemikiran pemimpin, sistem yang kita tidak ubah. Kita buatlah macam mana sekalipun. Kita treat lah macam mana. Kalau kita pening kepala, kita makan ubat. Dia ubat dia baik sekejap lah. Pening tu baik sekejap. Esok pening lagi, kita makan lagi. Rupanya bila kita jumpa doktor, kita rupanya ada brain tumor. Selagi kita tak buang tumor tu, selagi itu kita akan pening kepala. That is why, come back, kembali kepada the principle of kita punya perjuangan. Sebelum itu, kita nak cerita. Kenapa saya nak kena bagi tahu benda ni tuan-tuan dan puan? Kenapa? Sebab kita kena faham, politik it's not about winning the elections. Politik is not about winning elections. Elections adalah satu kaedah untuk kita membuat perubahan. But winning election does not guarantee you can make a change. Menang election, menang pilihan raya tidak menjamin bahawa anda boleh buat perubahan. Bukti, 22 bulan kita memerintah. 22 bulan kita memerintah, perubahan apa yang kita bawa secara sentralnya? Kita tak mampu pun menyekat orang kita daripada lompat. Kita tak mampu pun menyekat orang kita daripada lompat. Kita tak mampu pun menunaikan janji-janji yang apa adalah manifesto. Sehingga Mahathir sendiri kata apa? Oh, manifesto bukannya kitab suci. Betul, manifesto bukan kitab suci. Tapi itu bukan alasan untuk kau tidak menunaikan janji. Sebab itu kita balik kepada perjuangan kita. Ada satu buku ni saya recommend untuk baca. The Infinite Game. By Simon Sinek. Tajuk buku tu The Infinite Game. Saya ada buku tu. Ni buku dia, The Infinite Game by Simon Sinek. Saya rekomenkan rakan-rakan baca buku ni. The Infinite Game ni. Kenapa? The Infinite Game by Simon Sinek. Tuan-tuan dan puan, kita kena faham politik dalam satu salur. Sebab itu kalau kita faham politik dalam saluran ini, jadi bila kita nampak politik itu dalam saluran itu, kita tak terlalu stres. Aduh, Is, macam mana ni kita kalah lah, Is. Habislah kita, Is. Kerajaan kita tumbang, habislah kita. Jatuhlah kita, maka terkuburlah PKR, terkuburlah Pakatan Harapan. Kita dah kalah sejak 1999 lagi. Kita kalah teruk 2004. Tinggal pematang pauh satu je. Kenapa kita masih ada dekat sini? Dan boleh menang PRU 14? Boleh menang 5 negeri 2008? Boleh menang 3 negeri 2013? Kenapa? Because pemimpin dalam Parti Keadilan Rakyat faham permainan ini, the infinite game. Okey, saya cerangkan secara ringkas apa di infinite game. Dia ada dua jenis game. Dia ada dua jenis game. Dia ada dua game. Satu dipanggil the finite game. Limited, finite. Satu lagi infinite game. Finite game, kita tahu siapa pemain dia. Kita tahu apa rules of the game. Kita tak ada timeline dan objektif of the game adalah untuk menang atau kalah. Contohnya kita main bola. Kita tahu main bola tu 90 minit. Pemain dia 11 lawan 11. Ada reserve. Boleh tukar 3 kali. Selepas 90 minit atau masa tambahan, whistle itu dibunyikan. Kita tak boleh kata kat referee, bagi aku 5 minit je. Kalau kita orang bagi 5 minit, confirm menang ni. Tak ada. Habis. Dan objektif kepada game infinite adalah to win or to lose. Itu je. Now, there's another game, nama dia infinite game.
Infinite game adalah kita tak ada known players. Kita ada PKR, DAP, Amanah. Tetapi players ni kita tak tahu. Dia berubah-ubah. Sekarang ni mungkin Anwar, mungkin satu hari nanti Rafizi, mungkin Nurul Izzah. Sekarang ini mungkin Lim Guan Eng, mungkin satu hari nanti mungkin orang lain. Sekarang ini Amanah mungkin Mat Sabu, kan? Mungkin orang lain satu hari nanti mungkin Hasanuddin Ali. Mungkin Ustaz Hasanuddin. Mungkin mungkin Mujahid. Mungkin juga Mujahid pun tak ada. Orang lain, golongan muda. But the players will change. Orang tu akan change. Kan? The rules are not defined. Kita pun tak tahu apa rules dia ni. Okay, boleh macam ni ke? Boleh langgar ke? Boleh ni ke? Boleh gaduh ke? Boleh. There are no rules. Macam main bola kita tahu ada rules. Kalau bentes macam ni, okay, kad merah. Kalau macam ni, kad kuning. Kalau offside, kita tak boleh. Kena ambil sepakan percuma. Okay, itu rules. Dalam infinite game, there are no rules. Rules are defined as we go. Rules are defined as we go. Apa objektif? Yang ni. Objektif dalam finite game, saya sebut tadi. Dalam finite game, dalam buku ni dia kata, the objective of finite game adalah to win or to lose. Itu je. To win and the other party lose. Itu objektif. Tetapi dalam infinite game, the objective is to keep the game going. Siapa yang mempunyai nafas paling panjang, maka dia yang akan meneruskan game tu. And there is no winning or losing. Pilihan raya, PRU, gaduh, jatuh, Sheraton dan sebagainya, those are small winnings. Small winnings ni are small battles untuk kita nak meneruskan game. There is no winning or losing. That is why kenapa saya bawa infinite game ni. Reform adalah infinite game. Isu dia apa? Kalau kita main finite game, maksudnya orang nak main menang atau kalah, lawan dengan orang main menang atau kalah, the game is stable. Ini John Nash cakap dalam dia punya PhD dia. A game, finite game, lawan finite game, the game is stable. Maksudnya orang yang nak main bola dengan orang yang main bola, game is stable. Orang yang maksudnya infinite game, lawan infinite game, the game is stable. Itu tak ada masalah. Isu dia bila kalau kita lawan dengan orang yang nak main finite game, lawan infinite game. Finite game dia punya objektif dia apa? Oh, aku nak menang PRU. Itu saja. Dan dah menang PRU, then what? That is the problem dengan awal-awal Pakatan Harapan dahulu. Objektif kita nak menang PRU 14, lepas tu nak buang Najib. Okey, Najib dah berjaya dibuang, GST dah berjaya dimansuhkan, kita dah buat kerajaan, then what? Kita tak ada plan lepas tu. And kebanyakan orang yang berada di dalam kerajaan masa tu tak faham apa itu reform. Sebab itu ada di antara pimpinan-pimpinan kita, saya tahu, cuma saya tak nak sebut. Saya tahu ada di antara pimpinan-pimpinan kita ambil duit, ambil rasuah. We are talking about reform, tetapi ada pimpinan-pimpinan ni, dia ambil projek, ambil commission, ambil under table. Kebanyakan mereka dah melompat lah, tetapi ada saya tahu yang melompat-melompat ni pun ada dapat ugutan itu. Kerana apa? Dia tak faham game ini apa permainan dia. Now, kenapa saya bercakap tentang game ni? Kenapa saya beria-ia cakap tentang game ini? Number one, tuan-tuan dan puan-puan, Parti Keadilan Rakyat, we are playing an infinite game. Kita main permainan yang panjang. Mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim tak jumpa pun negara yang reform. Mungkin saya pun tak jumpa negara yang reform. Mungkin anak saya tak jumpa pun negara yang reform. Tetapi apa yang berlaku? Datuk Seri Anwar Ibrahim tanam benih. Saya sambut, saya jaga benih tu. Saya pas dekat anak cucu saya. Cucu saya pas dekat cucu dia. At the end of the day, hujung dia nanti, kita akan jumpa negara. Kalau kita konsisten, kalau kita beristiqamah dalam perjuangan kita ini, kita akan sampai ke masa itu. Bila? Kita tak tahu. Bagaimana keadaannya? Saya tak tahu. Tetapi apa yang saya tahu, saya ada visi. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada visi negara yang lebih baik. Reform, negara yang lebih baik. Negara madani, civil society, di mana semua rakyat dia, tak kira bangsa, tak kira agama, boleh hidup dengan harmoni, tanpa ada rasa perkauman, tanpa ada rasa cerca, tanpa ada rasa maki hamun, tanpa ada rasa kita nak tikam belakang di dalam satu negara. That is the country yang kita nak bina. When? We don't know. How? We know. Kita menang pilihan raya, kita ubah sistem. That is why when we understand, kalau kita faham perkara ini, menang pilihan raya is just one step, not the step. It's just one of the steps. Salah satu langkah-langkah, bukan the only langkah. Dan bila kita tak faham benda ini, itu yang kita jadi, oh nak tak nak, kita kena juga take over kerajaan sekarang ini. Kita kena ambil alih juga kerajaan sekarang ini. Kalau kita tak ambil alih, hancur negara. Okay, come back to that. Sebab itu saya kena bawa dulu isu infinite game. Saya bawa kepada isu menjawab persoalan-persoalan yang kita nak bangkitkan pada hari ini.
Kenapa Parti Keadilan Rakyat berpegang kepada apa yang dia pegang? Dan apa saja keputusan esok. Katalah Anwar kata, yes, saya tahu Datuk Seri Anwar ni hati dia terlalu besar. Jiwa dia terlalu besar. Dia akan kata tak apalah, kita give in lah demi rakyat. Dia menderita tak apa, dia tak boleh tengok rakyat menderita. Itu masalah dia. Ini saya ada personal counter. Dia kata tak apalah, saya tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Yang penting rakyat tidak menderita. Saya cakap jangan fikir macam tu. Dia betul dia tak menderita sekarang. Tetapi apa yang kita buat, kita akan membiarkan rakyat ini menderita lagi panjang selepas ini. Kerana apa? Mereka akan hilang kepercayaan kepada kita. Apa yang kita nak bina sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan? Saya kata saya bukan nak bash DAP, saya bukan nak bash Amanah. Tak ada intention saya nak bash DAP, bash Amanah. Saya akan jawab, ini hujah menjawab supaya mereka faham di mana kita posisi sekarang ni. Namun apa yang saya nak kata, saya nak bawa dia orang balik, sentral balik. Sekarang ini kita, sebelum ini daripada 2016 dengan DAP kita dah tahun 1999 masa Barisan Alternatif lagi, 1999 lah. Kita dah ada bersama dengan dia orang. Kita dah central jalan tu. Bila kita dah central jalan ni, tiba-tiba dia sway away daripada jalan tu, kita tak marah. Tapi kita kena ambil, pimpin balik dia ke jalan yang kita nak pergi ni. Dan kalau dia marah kita, dia nak tolak kita kena bawa balik ke jalan ini. Kita kena tunjukkan semangat setia kawan kita. Semangat setia kawan kita bahawa kita bersatu di bawah satu pakatan yang kukuh. Rakyat nak tengok itu, kekukuhan, stability. Bukan rakyat nak tengok kau jadi menteri ke tak jadi menteri. Tak. On the ground, rakyat nak tengok kita bersatu. Kita pembangkang sekarang ini, rakyat still rally behind us. Rakyat masih bersama dengan kita. Tak percaya, tengok Twitter Azmin, hari-hari dia kena maki. Dulu Mujahid kena maki. Sekarang ini tak ada Mujahid kena maki. Because kita faham, rakyat dah faham bahawa rupanya dalam keadaan susah, kita bersama. Setia kawan kita tu kuat. Kita bersama. Kita setia kawan kita kuat. Tetapi the moment kita break away daripada setia kawan tu, itu yang jadi masalah. Kita masa sekolah rendah dulu, saya ingat lagi satu cerita kan. Saya baca buka buku kan, yang bapak dia tu dia bagi anak dia, adik-beradik dia duduk gaduh. Kemudian bapak dia bawa satu buku penyapu. Kemudian dia cakap dekat anak dia, okey, patahkan penyapu ni. Anak dia nak patahkan penyapu ni tak boleh. Bagi budak-budak sekarang mungkin dia tak tahu itu penyapu lidi bukan yang penyapu yang biasa tu. Penyapu lidi tu dia nak patahkan tak boleh. Kemudian dia ambil satu-satu, dia bagi ke anak-anak dia, patahkan. Kemudian dia patah satu-satu boleh. Bapak dia cakap apa? Selagi mana kita bersatu, selagi mana kita bekerjasama, selagi mana kita together, selagi mana kita setia kawan, kita akan kuat walaupun dalam keadaan kita lemah. Tetapi saat kita berpecah, walaupun dalam keadaan kita kuat, kita akan mudah nak diratah oleh musuh-musuh kita. Kita akan mudah nak diratah oleh musuh-musuh kita. Atas dasar apa? Atas dasar kita tidak memahami perjuangan yang kita nak bawa. Jalan ini jauh. Kita nak bawa, kita kena bawa jauh. Saya tak nak komen lah sama ada nak kenang balik peristiwa 20 tahun kita nak bersama bawa DAP, bawa PKR, bawa Amanah sebagainya. No, tak payah. Yang tu, what past is past. I'm interested more what is happening now and what will happen in the future kepada kita. Tetapi saya nak bagi tahu kenapa melantik Mahathir Mohamad akan membawa bala bukan setakat kepada perikatan yang kita nak bawa ni, yang baru ni, tetapi juga not in the short run but also in the long run. Saya akan ceritakan why making a decision untuk melantik Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri is a bad decision. Okey, kita pun dah dengar daripada Anthony Locke sendiri kata, betul, kejadian tersebut sebagaimana yang dinaratkan oleh Anthony Locke, dan itu sebagaimana yang diceritakan oleh beliau, dan betul. Terdapat dua option. Option pertama adalah PH stand firm bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kemudian another option was thrown out by warisan, kemudian disambut, of course there's another option, bahawa Tun M menjadi Perdana Menteri dan Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri. Now, seperti saya kata, Pakatan Harapan firm daripada Februari sampailah kepada
sehingga Anthony Loke keluar kenyataan ini bahawa mereka firm dalam Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kita tidak deny perkara tersebut. Namun ada beberapa perkara yang saya nak jawab dalam perkara ini, dalam isu ini. Yang pertama, apabila dia kata bahawa warisan mengatakan they got numbers, Mahathir can rally numbers yang akan menyokong dia. Now, kalau Mahathir dia kata dan dia kata, dan ada orang kata, dan dia sendiri kata, Anthony Loke dalam another interview, dalam another video, saya tak tunjuk malam ini sebab dia panjang sangat, dia kata bahawa Mahathir ikhlas dalam nak menyelesaikan masalah ini. Now, saya kata macam ni, kalau Mahathir ikhlas dalam nak menyelesaikan kemelut negara ini, kalau Mahathir betul-betul ikhlas dalam nak menyelesaikan kemelut negara ini, dia kena bawa dia penyokong-penyokong dia dan orang-orang nak menyokong dia, menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Apa isunya? Keikhlasan itu translatekan, nyatakan, terjemahkan dalam bentuk sokongan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. So what is the problem then? Keikhlasan itu kita tak nampak. Bila dia sendiri dia kata, aku ikhlas tapi aku nak jadi Perdana Menteri. Di situ kita question, kenapa dia nak sangat jadi Perdana Menteri? Apa motif dia? Apa tujuan dia? Apa matlamat dia sebenarnya dia nak capai jadi Perdana Menteri? Anthony Loke kata, tak apa. Dia kata 6 months. Okey, saya baca 6 months. Tapi baca dalam satu lagi kenyataan lain, dia ada sebenarnya 12 months. Okey, saya bagi satu kenyataan media bertarikh hari ini, satu kenyataan media bertarikh hari ini. Cuma dalam kenyataan media ni ada satu point yang saya tak berapa setuju, tapi tak apalah, kita baca kenyataan media Saifuddin Nasution sebab saya tahu what's going on. Saya tahu apa yang berlaku, tapi kita baca kenyataan media ini. Nah, kenyataan media Saifuddin Nasution, dia kata, saya terpanggil untuk memberi penjelasan berkenaan usaha Pakatan Harapan mengambilkan bandar rakyat. Sejak beberapa hari kebelakangan ini, beberapa rakan Pakatan Harapan telah mengemukakan beberapa persoalan serta memberi sedikit penerangan tentang perbincangan. Pada masa sama, keadilan sentiasa menghormati dan menghargai sokongan dan dukungan parti sepanjang 2 dekad perjuangan. Bagi maksud menjelaskan garis masa dan konteks perbincangan, saya ingin memberi penjelasan berikut. Ini Saifuddin Nasution kata, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat. 30 Mei, Majlis Presiden Pakatan Harapan telah membuat keputusan membentangkan cadangan Pakatan Harapan mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-9 kepada Tun Mahathir Mohamad. 1 Jun, YB Muhammad Sabu, Anthony Loke dan saya telah menjadi wakil Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam pertemuan tersebut bersama YB Mahathir Mohamad. Dalam pertemuan itu, Tun Mahathir tidak menolak cadangan Anwar sebagai calon Perdana Menteri dan memaklumkan bahawa beliau perlu berbincang dengan Ahli Parlimen Bersatu yang bersama beliau sewaktu serta Syafiee Apdal. Tiada option lain yang bentangkan. Saya setuju, tapi option itu datang kemudian sebenarnya. 3 hari bulan Jun, Majlis Presiden Pakatan Harapan telah bermesyuarat dan memutuskan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu bertemu dengan Syafiee untuk berbincang dan memaklumkan keputusan Pakatan Harapan mencalonkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan satu mesyuarat pimpinan utama Pakatan Harapan Plus perlu diadakan. 4 Jun, Datuk Seri Anwar telah mengadakan pertemuan dengan Syafiee dan memaklumkan keputusan Pakatan Harapan. 9 Jun, Pakatan Harapan Plus telah mesyuarat diadakan di Ibu Pejabat. Pada mesyuarat itu, semua wakil parti komponen Pakatan Harapan telah mengangkat hujah Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Manakala Tun telah memohon agar diberi masa 6 bulan sebagai Perdana Menteri. Beliau juga berkata Anwar tidak boleh diterima sebagai PM kerana beliau memimpin Parti Berbilang Kaum. Anwar menjawab, dalam senario ini, bila berlaku peralihan lepas 6 bulan, Anwar tetap juga Parti Berbilang Kaum. So apa isu dia dekat situ? Mesyuarat memutuskan tempoh seminggu untuk membuat keputusan. 12 Jun, Majlis Presiden PH sekali lagi bermesyuarat, bersetuju hantar wakil Khalid Samad, Samsul Iskandar, Anthony Loke untuk berjumpa Syafiee dan Mahathir. 13 Jun, mesyuarat Pakatan Harapan Plus diadakan di mana semua wakil Pakatan Harapan mengangkat hujah Datuk Seri Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi kali ini Tun Mahathir memaklumkan bahawa beliau masih memohon dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Tetapi 6 bulan tak cukup. Beliau berhujah bahawa sekurang-kurangnya 12 bulan. Dari dia dah 6 bulan, sekarang 12 bulan pula. Diperlukan untuk membetulkan masalah yang dilakukan bukan saja oleh Najib tetapi oleh Muhyiddin. Syafiee Apdal pula mengatakan, Syafiee pula kata 12 bulan tu lama sangat. 6 bulan cukup lah Tun. Dan Tun tidak menetapkan cadangan tempoh masa dan Pakatan Harapan kekal dengan pendirian sebagai calon Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Selepas mesyuarat Pakatan Harapan Plus, perbincangan di peringkat Majlis Presiden Pakatan Harapan telah diadakan dengan persetujuan dibuat pada Selasa 16 Jun. Pada hari berkenaan, saya Saifuddin telah memaklumkan kepada Muhammad Sabu dan Anthony Loke bahawa Anwar membuat kunjungan ke Sarawak
dan mesyuarat Pakatan Harapan perlu ditangguhkan. Oleh demikian, adalah tidak benar jika ada sumber yang menceritakan bahawa Pakatan Harapan mengangkat nama selain Datuk Seri Anwar dalam siri perbincangan. Sebaliknya, Tun M dicadang sendiri oleh beliau dan Syafiee memberi sokongan. Tiada keputusan konklusif dalam perbincangan ini. Okey, untuk kita nak faham apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution, bukannya tidak ada second option. Maksudnya daripada Pakatan Harapan tidak wujud second option itu. Second option itu thrown by Mahathir sendiri dan disambut oleh Syafiee Apdal. Dan Datuk Seri Anwar terbang ke Sarawak berbincang dengan orang-orang di sana, ahli-ahli parlimen di sana, dan apa yang ada keputusan yang setakat yang saya tahu sekarang ini, mereka bersedia dan nak supaya Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri dan bukannya Tun Mahathir. Syarat mereka nak menyokong Pakatan Harapan Plus ni adalah bila Mak Anwar menjadi Perdana Menteri dan bukan Tun Mahathir. Kita kena faham sentimen Sarawak ini satu perkara. Mereka tak pernah suka Datuk Tun Mahathir. Daripada dulu. Kita tolak tepi yang Semenanjung ni. Kita tolak tepi yang ada di Semenanjung. Kita cakap tentang GPS Sarawak. Kenapa saya boleh cakap? Saya orang Sarawak, saya bermain dengan politik Sarawak. Daripada dahulu, daripada sebelum zaman PH, pada zaman Taib Mahmud sekalipun. Kalau siapa yang ingat, orang Sarawak yang ingat, zaman Taib Mahmud, malah Taib Mahmud tidak dibenarkan, Mahathir Mohamad tidak dibenarkan jejak kaki di Sarawak. Yang boleh masuk Sarawak masa itu siapa? Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri. Sehingga jabatan Satok itu, flyover Satok itu dirasmikan oleh Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satok itu, jabatan Satok. Kerana apa? Bencinya Taib kepada Mahathir pada masa itu membawa sehingga sekarang ini. Sehingga pada kita jadi Pakatan Harapan memerintah, asyik GPS punya macai, semua main permainan. Atok tu yang merosakkan Sarawak, Mahathir lah yang merosakkan Sarawak, Mahathir lah yang menghancurkan Sarawak. Itu naratif. Dan naratif pimpinan Sarawak GPS sama. Mereka tidak pernah suka kepada Mahathir. Kalau sekiranya argumen Mahathir mengatakan, saya boleh bawa sokongan. Sokongan daripada mana? Tunjukkan. Kalau dia ada sokongan, bawa sokongan tersebut. Sebab itu saya tak salahkan DAP, saya tak salahkan Amanah. Mereka tidak ada, saya tak kata mereka tidak ada information ini, tetapi mereka tidak faham sentiment on the ground. Kita kena faham, siapa yang kata Mahathir itu ada sokongan? Mahathir cakap, yang kau pergi percaya Mahathir, kenapa? Yang kau pergi percaya Mahathir itu kenapa? Jangan kita lupa apa yang pernah berlaku. Apa yang pernah berlaku? Pernah berlaku apa dia? Ini contoh yang pernah berlaku. Bila kita dalam Pakatan Harapan mengatakan manifesto kita dua perkara yang paling besar. Pertama, Perdana Menteri tidak boleh memegang apa-apa jawatan selain daripada Perdana Menteri. Yang kedua, KP, SPRM mestilah dibincang di dalam kabinet. Biar kabinet yang memutuskan siapa jadi KP, SPRM. Apa Mahathir jawab? Dia kata, DM, I will decide on the next education minister. Dia kata, I will decide on the next education minister. Dia kata apa? It is my prerogative as a prime minister. Itu saya punya hak, kuasa sebagai Perdana Menteri. Anthony Locke kata apa? Dia ke 6 bulan nanti dia akan jadi Perdana Menteri. Kalau dalam masa 6 bulan ni, kalau kita kekal, dia kata dia tak nak turun sebagai Perdana Menteri, you all nak kata apa? It is my prerogative as a prime minister. Kemudian ada Anthony Locke pun kata, dia kata dia argue macam ni. Kalau macam tu, kita bersedialah untuk kita nak tarik handbrake. Anthony, you nak letakkan negara ni dalam keadaan terbalik lagi ke? You sanggup gadaikan negara dan rakyat ini semata-mata you nak ugut orang tua tu? Kenapa kita nak sanggup guna ugutan itu, nak ugut orang tua itu, atau itu, sehingga kita jeopardize rakyat? Walhal option kita clear, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kalau Mahathir ikhlas dalam perjuangan ini, dia kena bawa orang-orang dia sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Apa masalah? Itu ia orang yang ikhlas ke? Adakah itu orang ikhlas? Ada yang argue hari ini, dia kata dalam satu ni. Dan kita tengok pelantikan Latifah Koya. Latifah Koya pun sama. Pelantikan Latifah Koya, dia kata apa? Latifah Koya tidak perlu persetujuan kabinet, kata Tun M. Tun Mahathir mengesahkan pelantikan Latifah Koya sebagai ketua persatuan SPM. Beliau tidak perlu memaklumkan kepada kabinet. Ini dalam keadaan, ada orang argue kat saya tadi, call tadi, dia kata, kita kena sign, kita buat perjanjian ni. Sebelum perjanjian ni tak ada. Manifesto kita buat, tuan-tuan dan puan-puan. Agreement kita buat lepas Mahathir kena bagi dekat Anwar Ibrahim. Betul, tempoh masa tak ada, tetapi kita buat agreement tu. Dan saya nak bagi tahu, mulut Tun sendiri, dia kata apa? Saya tidak pernah percaya kepada Anwar Ibrahim. Ini daripada mulut Tun sendiri.
Jadi kalau dia tidak pernah percaya kepada, kalau 3 hari ni kita boleh tunggang langgang disebabkan dia, you bayangkan 6 bulan tu apa benda dia boleh buat. 12 bulan tu apa benda dia boleh buat. Dan untuk dapat majoriti, tuan-tuan ingat dia dapat majoriti daripada mana? Ini saya nak bagi tahu. Ada tawaran daripada geng Sikitol untuk bersama dengan kabinet PH+, tetapi tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Dia nak cukupkan majoriti, bawa Sikitol masuk. Tetapi tawarannya adalah Menteri Besar Selangor. Macam mana? Sanggup nak bekerjasama dengan Sikitol lagi? Sebab Sikitol tahu bahawa mereka sekarang ini dalam keadaan limbo. PAS tak nak, UMNO tak nak, bersatu dalam keadaan goyang. Dia orang sendiri pun tak boleh masuk bersatu, nak buat parti sendiri pun dah tak boleh. Dalam keadaan yang terlalu singkat, terlalu dekat, karier politik dia orang akan mati selepas ini. They need to cling on something. Dan sekiranya Perikatan Nasional tumbanglah mereka. Tetapi mereka ada plan B. What is the plan B? We have numbers. We have 11 MPs. Tun, you want to be in power? Reinstate us balik. Reinstate us balik. Apa isu? Persoalan sekarang ini, di mana pegangan prinsip kita? Sebab itu saya kata, balik kepada perjuangan cerita tadi, nafas panjang kita tadi. Amanah kena fikir. DAP kena fikir. Kekuatan kita adalah Pakatan Harapan bila kita bersama. Kekuatan kita adalah Pakatan Harapan bila kita bersama. Mungkin kita tak jadi kerajaan pada masa itu. Mungkin kita tak jadi kerajaan pun. Yes. Kita tak kalah. Kita tak jadi kerajaan. Kita kalah dalam persaingan tersebut. Tetapi apabila rakyat tengok ini, tengok kekuatan kita, tengok kesatuan kita, tengok perpaduan kita, apa yang rakyat nampak? Betul mereka ini bukan kerajaan. Tengok, betul mereka ini bukan kerajaan, tetapi mereka membentuk satu kekuatan di mana kerajaan pun tidak ada kekuatan ini. Mereka membentuk satu kekuatan di mana kerajaan Perikatan Nasional pun tidak ada kekuatan itu. Dan kita kena ingat, kita command majority. Pakatan Harapan command majority. DAP 42 kursi, PKR 39 kursi, Amanah ada 11 kursi. We command majority. Bukannya Mahathir. Mahathir tak command majority. Kenapa kita yang command majority? Kita pula nak kena ikut orang yang tak command majority. Mahathir tu parti pun tak ada. Parti pun tak ada. Dia nak bawa kita ke mana ni? Mahathir dah dibuang daripada Bersatu. Oh, dia kata kami ada bawa ke mahkamah. Dia akan kalah kes tu, percayalah. Percayalah dia akan kalah kes tu. You tak payah nak cakap apalah, dia akan kalah kes tu. We know they're gonna lose the game. They're gonna lose the saman tersebut. Malah hari ini Muhyiddin Yassin dah pergi minta petition untuk membatal saman Tun Mahathir berkenaan dengan dia orang nak bawa ke mahkamah. That's my point. Kita nak bawa, okey, dia kata, kita boleh kekang Mahathir nanti. This is what I feared pada tahun 2016 dahulu. Bila saya cakap dengan Rafizi, saya kata, kita tak boleh nak kekang Mahathir. Oh, tak apa, kita akan ada sign agreement. You tengok agreement ni depan ramai orang. Mahathir sign, Anwar sign, Wan Azizah sign, Lim Guan Eng sign, lepas tu Muhyiddin Yassin sign, depan orang ramai. Sign pun lompat. Sign pun jatuh kerajaan. Oh, kita ada 10 juta setiap ahli parlimen. Datuk Johari buat masa tu whip, di bawah whip. Kita sign 10 juta, lompat. So apa jaminan kita bahawa selepas ini benda tu takkan berlaku lagi? Dia ada kuasa kalau jadi Perdana Menteri. Dia call for, dia kata kalau sekiranya kita tak buat sekarang ni akan berlaku snap election. Apa jaminan kalau Mahathir jadi Perdana Menteri tak berlaku snap election? Kalau kita tak buat sekarang ini, maka orang macam Najib, macam Rosmah semua akan lepas daripada dakwaan. Sebab tu saya kata, Najib, Rosmah lepas, dia akan mati. Dia orang semua dia orang tua. Tak lama lagi mati dah tu. Tak apa, pembalasan Tuhan tu ada. Tetapi kalau kita terus juga pecahkan, kita akan tarik balik perjuangan kita 20 tahun ini ke belakang lagi 40 tahun. Rakyat dah tak percaya kepada kita. Telur kau mana telur? Telur kau mana? Dengan Mahathir orang tua tu pun kau tak berani nak lawan. Mana telur korang mana? Sebab itu esok saya cakap kepada Pakatan Parti Keadilan Rakyat, make the decision, we are firm bahawa kita tidak akan menyokong Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri.
Oh, kalau kita tak bawa nanti, kita tak pegang kerajaan sekarang, ekonomi akan hancur. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Dalam teori ekonomi, teori classical ekonomi, belajarlah mana-mana buku ekonomi, dia ada dipanggil self-right mechanism. Ekonomi ni boleh baiki dengan sendirinya. What is the worst economic punya recession pernah berlaku dekat dunia? 1932, the Great Depression. Ekonomi recover. Negara kita 1980s, 1990s, 2008 kita pernah berlaku dalam keadaan ekonomi yang teruk. We recover. Oh, pemerintahan kita teruk. Zaman Tun Mahathir dulu lagi teruk lah. Bilion dia ambil. Zaman Najib, bilion. Masuk poket dia je 2.6 bilion. 2.6 bilion. Poket dia. Bilion. And yet we are still here. Kenapa? Jangan risau pasal ekonomi. Yap, dia boleh buatlah apa sebagaimana dia nak buat. Bukannya kita nak biarkan. Tetapi kalau sekiranya kita nak lawan, kita lawan atas kekuatan apa? Kita bawa Mahathir bukan setakat kita akan menghancurkan diri kita, kita menghancurkan imej kita, kita nak lawan dia pun tak mampu. Tuan-tuan dan puan-puan ingat, kita boleh kuat ke kalau jadi kerajaan? 22 bulan kita jadi kerajaan, tak mampu pun nak pegang, nak kontrol pegawai-pegawai kerajaan yang mana pro UMNO, pro BN, pro pembangkang masa tu. Tak mampu. Buat live ni, saya seorang je buat live. Ni dekat YouTube saya sekarang ni ada Facebook saya 6,000, YouTube saya ada 1,898, bukan nak 20,000. So 6, 7, 8,000. Oh, Iswardi kau buat live 8,000, Iswardi ramai tu. Tak ramai. Macai dia orang 5, 6 orang buat live. Seorang buat live 10,000, tuan-tuan. Saya buat live ni orang kata ramai. Tak ramai. Kita nak lawan macam mana? Kita jadi kerajaan, dia jadi pembangkang, dia bantai kita left and right. Dalam keadaan ekonomi sekarang ini, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Mahathir nak jawabkan untuk kita? Dia jawab apa? Oh, Melayu malas. Melayu malas. Sebab itu dia jadi macam tu. Melayu malas. Bunuh diri kita sendiri, tahu tak? Melayu malas. Melayu ni tak boleh buat kerja. Melayu ni macam tu. Melayu macam ni. Dia main bangsa lah. Dia nak bina kekuatan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dia nak bina kekuatan ini daripada apa? Dia nak bina kekuatan ini daripada kekuatan siapa? Sebab itu saya kata, jangan pernah mahu berdiri dengan papahan musuh. Jangan kita nak berdiri dengan musuh yang memapah kita. Kerana apa? Kita tak tahu musuh tu papah kita sebab dia nak papah kita bawa ke jalan ke, atau dia nak papah kita untuk tolak kita je pada gaung. Kita tak tahu. Sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang kita ada? Kita ada kawan-kawan kita. Siapa kawan-kawan kita? Kita ada PKR, kita ada DAP, kita ada Amanah. Kalau Anwar itu rakus nak jadi Perdana Menteri, dia terima jawatan jawatan timbalan Perdana Menteri. Alah, Mahathir tu berapa lama lagi jadi Perdana Menteri? Tak lama lagi tu. Betul. Mungkin. Tapi mana kita tahu? Ajal itu di tangan Tuhan. Entah-entah dia hidup lagi lama daripada kita. Mana kita tahu? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, siapa kita ni? Kita ni siapa? Siapa Iswardi ni? Siapa tuan-tuan perempuan ni? Siapa? Siapa kita? Kita rakyat. Kita adalah rakyat yang nak membina negara yang lebih baik. Can we make a difference? Kita dah buktikan 2 hari lepas bila kita buat hashtag di SAI 4pm, kita dah buktikan kita boleh trending nombor 1. Hari ni apa yang kita nak buktikan? Okey, saya nak tuan-tuan dan puan-puan buat ini. Ready? Tuan-tuan puan-puan buat ini di Facebook, di Instagram, di Twitter, social media, WhatsApp. Buat benda ni. Apa buat dia? Kita nak gesa DAP Amanah kembali kepada landasan, kembali kepada hashtag setia kawan, kembali kepada perjuangan, kembali kepada hashtag setia kawan. Kenang bahawa kita setia kawan. Betul, PKR tidak boleh berdiri sendiri, tetapi DAP dan Amanah pun tak boleh berdiri sendiri. Satu ruas, satu buku penyapu itu bersama kukuh, dicarik-carikkan, dia patah. Musang itu wolf, bukan musang, wolf, serigala. Serigala itu dia tak akan pergi serang sekumpulan kambing, tapi apa dia buat? Dia tarik kambing seekor ke tepi. Dia asingkan kambing itu daripada grup dia. Dia asingkan supaya mudah untuk dia nak musnahkan. This is what they are doing. This is what they are doing. Offer apa? Pangkat, jawatan, sama aja. Kalau kita faham infinite game, kita main permainan ni panjang.
The point of our game is to have long term, nafas panjang. Maka kita akan faham bahawa perjuangan kita ini bukan setakat PRU 15, tuan-tuan dan puan-puan. PRU 15 bertanding, nanti kita kalah, sorry. Kalah, that's it. Kita ada pengalaman, lawan. 16, lawan. 17, lawan. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tak dapat jadi Perdana Menteri. Objektif Anwar bukan nak jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri itu adalah untuk dia memudahkan kerja dia. Objektif dia adalah kita setia kawan, kita bersama, kita lawan. Tapi kalau dia takdirkan esok tiba-tiba dia jadi dia orang bercadang untuk nak tukar apa orang kata, oh tak apalah, kita nak bersama Anwar Mahdi. Itu saya tak boleh nak kata apa. Tapi apa yang saya nak sampaikan malam ini, insya-Allah, kalau betul kita kena setia kawan. Dan kalaupun kita esok keputusannya nak bersama dengan Tun Mahdi, jangan pecah kawan. Jadi saya nak tuan-tuan perempuan, kita dah buat hari tu, kita buat sekali lagi. InsyaAllah kita buat macam ni. Saya Iswardi Moni, Ahli Parti Keadilan Petra Jaya Sarawak, dengan ini mahu DAP dan Amanah bersama kembali ke landasan reformasi. #SetiaKawan, #DSI 4PM. Kita nak terangkan kepada orang-orang di luar, kita nak bagi tahu kepada pimpinan-pimpinan atasan yang saya pasti bahawa 90%, 95% orang-orang Amanah dan DAP sendiri tidak menyokong Tun menjadi Perdana Menteri. Tetapi kita nak pastikan mesej kita sampai. Kita nak pastikan mesej kita sampai ke atas. Gunakan social media, tuan-tuan dan perempuan. Saya nak tuan-tuan dan perempuan, saya tak suruh turun demo pun. Tak perlu keluar daripada katil, tak perlu turun daripada katil, tuan-tuan dan perempuan. Sambil baring tu boleh tulis. Susah sangat ke? Saya bukan suruh angkat senjata, saya bukan suruh pergi nak demo, kena keluar rumah, tak. #SetiaKawan, #DSI 4PM. Kita boleh buat perubahan. Saya nak bagi tahu hujah kita hari ini bahawa Tun Mahathir sememangnya manusia yang tidak akan membawa agenda reform. Saya selalu kata, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Dan kena ketahuilah Pakatan Harapan dan PKR, DAP Amanah ni, kena faham, kalau sekiranya ditakdir kami berdiri sendiri, dicampak ke laut menjadi pulau, dicampak ke langit menjadi bintang, dicampak ke padang pasir menjadi wahah, apa-apa pun berlaku, yang penting bagi kami satu saja: lawan. Tetap lawan. Tetap lawan. Sebab ramai penyokong Parti Keadilan Rakyat, reformasi, tak payah sebut PKR lah, reformasi ni, daripada Amanah, PKR, DAP, ramai juga tak ada parti tetapi menyokong agenda kita. Dan mereka akan kecewa kalau kita angkat orang yang nak membunuh semangat reformasi, orang yang tak percaya kepada Anwar, menjadi Perdana Menteri. #SetiaKawan, tuan-tuan dan puan-puan, #DSI 4PM. Malam ini pastikan dia di peringkat bawahan dengar, di peringkat atasan dengar, di peringkat rakyat semua dengar. Lawan, tetap lawan.